Okey, jadi selamat datang ke bengkel kita. Bengkel baca betul-betul makhraj kerongkong. Bahasa Melayu lah kalau belajar tajwid dekat kelas-kelas biasanya dia kata makhraj al-halq, halq ataupun halqum, makhraj kerongkong ataupun makhraj halqum. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita ini, insya-Allah kita mulakan dengan bacaan doa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaa kulli da'. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sekali lagi terima kasih banyak kepada puan-puan. Saya nampak sekarang baru ada puan-puan, tuan tak ada lagi. Jadi terima kasih banyak kerana hadir ke bengkel ni, bengkel baca betul-betul. Jadi bengkel ni macam seperti yang saya nyatakan tadi, ini adalah bengkel asas. Dan saya tengok pun melalui perkongsian puan-puan dalam grup WhatsApp kita tu memanglah puan-puan pun nak memperbaiki bacaan Al-Quran kan. Jadi makhraj huruf ni adalah dia punya batu-batu asas je. Kalau makhraj tak betul puan-puan, belajar dengung ke kan, macam belajar apa, dengung ke, mat yang panjang-panjang ke, mat jaiz ke, mat wajib ke, tak memadai puan-puan jadi makhraj ni ataupun cara sebutan huruf tu adalah batu asasnya. Jadi sekali lagi tahniahlah dan terima kasih kepada puan-puan kerana mengambil langkah untuk belajar Al-Quran insya-Allah. Okey, jadi sebelum kita mula ni, sambil tunggu kalau ada lagi yang nak masuk kan, sepatutnya ada tuan-tuan sikit. Sekarang baru puan-puan yang datang. Saya buka dulu untuk puan-puan. Ada soalan tak untuk memula? Jarang ada soalan nak start-start ni. Just in case lah, mana tahu puan-puan ada yang tertanya-tanya. Nak tanya apa-apa pun boleh. Pasal saya ke, pasal kelas pun boleh juga. Ustaz. Ya. Kelas kita ni akan macam satu minggu berapa kali kita buat ni? Jadi kelas ni puan sebenarnya saya sebab kelas ni mungkin sebulan dalam 2 kali je kot maksimum puan. Untuk awal ni. Sebab kelas ni insya-Allah sebenarnya secara jujurnya kelas ni adalah saya tengah membina modul untuk buat di atas talian. Jadi kelas ni adalah cara untuk saya sambil kita buat modul tu, macam dah siap satu bab, jadi saya keluarkan dulu untuk halayak ramai. Jadi puan-puan ni antara yang pertama lah untuk saya kongsikan modul ni. Jadi Masya Allah. Jadi setiap sesi tu, setiap cycle tu saya akan ambil masa untuk tambah baik untuk modul seterusnya. Jadi tak adalah satu jangka masa yang strict. Sebab itulah kelas ni pun percuma sebab puan-puan sama-sama bantu saya. Macam tu Jadi sebenarnya bukanlah apa panggil, saya bagi kat puan-puan sajalah. Puan-puan pun banyak bantu saya dengan join kelas ni lah insya-Allah InsyaAllah. Jadi insya-Allah saya cuba sebulan 2 kali insya-Allah. Kalau dapat lebih lagi bagus. Paling kurang pun sebulan sekali insya-Allah. Okey, puan-puan yang baru hadir. Jadi kelas ni boleh minum, boleh makan Cuma jangan bunyi je kat mic. Jangan bunyi kuat-kuat je kat mic. Okey, jadi yang lain ada soalan? Terima kasih puan. Tapi kita tunggu tu ada lagi kawan-kawan kita yang masuk Saya tak buat live Facebook. Sekarang trend buat di live Facebook kan. Saya pernah buat juga. Ada juga buat sikit-sikit. Tapi saya lebih macam puan-puan sedia maklum kan. Bila live kat Facebook tu dia satu hala. Jadi kita buat kat Zoom ni supaya ada 2 hala lah. Supaya puan-puan betul-betul dapat belajar. Dan harapnya apa yang puan-puan belajar tu
lebih mantap lah, lebih diberkati kan. Alang-alang dah luang masa kat internet tu dapat belajar dua hala, alhamdulillah. Jadi itulah sebabnya, sebab baru ni pun ustaz saya pun tegur jugalah kan. Dia bila kita belajar kadang-kadang dekat online ni puan-puan, kalau kita belajar satu hala, macam kita belajar kat TV ke apa, dia boleh jadi macam tipu daya kat diri sendiri juga. Macam kita kata kita dah belajar dan sebagainya, tapi satu hala je. Jadi kadang-kadang kita rasa kita baca betul, tapi ustaz tak dapat tegur balik. Jadi tu ada kekurangan sikit lah kan. Okay. Okay, jadi jom saya perkenalkan diri saya dululah. Jadi saya Muhammad Taufik bin Abdul Razak lah. Panggil saya Taufik je boleh. Nama saya selalu guna nama gelaran tu Abu Maryam. Sebab anak pertama saya Maryam lah. Jadi Abu Maryam tu bapa kepada Maryam. Jadi saya ada, sekarang saya tengah usahakan kelas mengajar di atas talian, kelas Al-Quran Abu Maryam. Jadi ini adalah antara program-programnya lah kan. Jadi saya tengah cuba bina satu kelas dan pengisian-pengisian yang di atas talian. Jadi puan-puan ni antara yang pertama lah yang join yang bengkel yang ni. Jadi insyaAllah bengkel ni pada penghujungnya puan-puan akan lengkaplah satu pembelajaran tajwid yang asas tapi intensif. Ini langkah pertama, kita belajar huruf je. Jadi hari ini sebenarnya puan-puan memang basic sangat. Kalau puan-puan tu yang tengah menunggu nak dapat sanad ke apa, yang ni memang basic sangat puan-puan. Kalau puan-puan nak terus join boleh join. Kalau puan-puan nak keluar pun boleh juga. Sebab ni memang basic sangat kita nak belajar huruf je hari ni insya-Allah. Jadi salah satu adab dalam kitab adab pembaca Al-Quran kan, karangan Imam An-Nawawi, salah satu adab bila kita mengambil ilmu daripada seorang ialah kita kena tahu background ataupun latar belakang keilmuan orang tu. Jadi saya ni puan-puan tak adalah, saya ni bukanlah tinggi sangat. Jadi sebab tu saya pun ajar huruf je kan. Jadi saya punya latar belakang pengajian pembelajaran Al-Quran ni adalah sijil asas perguruan Al-Quran daripada Akademi Al-Baghdadi. Jadi itu yang main lah. Jadi saya ada sijil je lah, tahap sijil lah. Sijil asas perguruan Quran. Khas untuk perguruan Al-Quran. Saya daripada tu, saya talaki yang informal tu lah. Talaki dengan ustaz sikit, imam sikit dan sebagainya. Dan juga Alhamdulillah saya adalah guru Al-Quran bertauliah untuk negeri Melaka. Maksudnya saya dapat tauliah saya daripada negeri Melaka lah. Jadi tauliah tu dikeluarkan oleh pejabat mufti negeri Melaka. Jadi itu saya cerita bukan apa-apalah, sebab itu adalah sebagai panduan untuk tuan-puan bila mencari ilmu ni perlu tahu sedikit latar belakang orang yang tuan-puan ambil ilmu tu. Jadi itu sikit latar belakang saya. Saya nak sangat berkenalan dengan tuan-puan, tapi sebab kelas kita 1 jam, nanti kita sambung berkenalan dekat grup WhatsApp dan bingkil-bingkil seterusnya insya-Allah. Okey? Boleh puan-puan? InsyaAllah. Boleh insyaAllah. Jadi saya ingatkan puan-puan, sekiranya ada apa-apa yang tak jelas, suara saya tak dengar, nampak mulut saya gerak, suara tak keluar, nampak macam skrin tu stuck dan sebagainya, tolong suarakan sebab kat kelas online ni kadang-kadang kita tak tahu. Saya kat belah sini nampak lain, puan-puan kat belah sini nampak lain. Jadi apa-apa bagi tahu je insya-Allah. Jadi dua hala, kelas ni dua hala. Okey, puan-puan, insya-Allah dekat skrin sekarang puan-puan sepatutnya nampak slide. Nampak slide yang bertajuk ke atas sekali kelas Al-Quran Abu Maryam, siri 1 baca betul-betul makhraj al-halq dalam kurungan kerongkong. Kerongkong. Puan-puan nampak tak slide tu? Nampak. Okay. Nampak. Sekiranya ada yang tak nampak, mohon bagi tahu Sekiranya ada yang tak nampak slide tu, mohon bagi tahu. Okey, jadi nama bengkel ni baca betul-betul, tajuknya makhraj al-halq, iaitu al-halq tu halkum lah puan-puan halkum kerongkong. Jadi dekat bawah tu ada gambar saya, tu PLF tu adalah Professional Learning Facilitator, satu sijil kemahiran lah saya ambil jadi saja letak situ lah. Okey. Okey, puan-puan, kelas ni lain macam puan-puan. Start dah ada latihan. Start dah ada tugasan. Macam kat WhatsApp tu ada tugasan kan? Dalam kelas live ni pun ada tugasan. Bunyikan huruf-huruf ini. Okey puan-puan. Jadi
Saya akan bunyikan dulu. Puan-puan ikut sama-sama dengan saya. Okey. Lepas tu saya ada soalan. Jadi masa puan-puan bunyikan huruf tu, puan-puan kena alert ataupun kena sedar apa yang puan-puan bunyikan. Okey? Jadi saya bunyikan dulu. Okey. Jadi huruf yang pertama ni, puan-puan nampak mouse saya bergerak tak? Nampak? Okey. Jadi mouse saya sekarang dekat huruf yang kanan sekali. Saya bunyikan dan puan-puan ikut Ya. A. 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 Jadi ini huruf hamzah, huruf hamzah dan baris atas bunyinya A. Okey, huruf kedua ain baris atas A. A. Okey. A. Sekali lagi A. 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 Okey. Soalan saya kat puan-puan. Puan-puan sebut A dengan A ni sama atau beza? Beza. Beza. Ada yang sama tak? Tak ada. Tak. Tak ada. Okey, alhamdulillah. Seterusnya ha Ha. dengan ha. Ha. Ha Ha. dengan ha. Ha. Okey. Sekiranya ada di antara tuan-puan yang sebut ha dengan ha sama, tak apa. Jangan risau. Seterusnya ra, Ra. 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 kha, Kha. Ra. ra, Ra. Ra. kha. Kha. Ra. Ha. Okay. Jadi saya tak dengar suara semua orang. Cuma saya ada soalan je untuk puan-puan. Semua huruf ni puan-puan dapat bezakan tak bunyi dia? Adakah semua ni beza? A, ha, ha, ra, kha. Ke ada yang dengar sama? Kalau ada yang dengar sama atau rasa sebutan dia sama, sebut ada. Jangan malu Tak sama. Tak sama, bagus. Semua tak sama ke? Semua sebut tak sama Ya. ke? Semua sama. Alhamdulillah. Kira terror-terror lah ni. Okay, jom. Okay, jadi puan-puan, jadi huruf tu bunyi dia tak sama sebabnya ada dua sebab Huruf ni bunyi dia datang daripada dua sebab. Iaitu yang pertamanya adalah makhraj. Raj. Makhraj ni sebenarnya tempat keluar lah, tempat keluar. Kalau puan-puan pergi dekat negara-negara Arab, kalau kita kan dekat atas pintu, kalau dekat dewan-dewan ke, dekat shopping mall ke, ada tulis keluar kan? Ada signboard yang tulis warna hijau, apa signboard hijau tulisan putih, tulis keluar atau exit tu. Kalau dekat negara Arab dia tulis makhraj. Maksudnya tempat keluar lah. Jadi tempat keluar apa puan-puan? Tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf. Okey. Macam ni puan-puan Macam 6 huruf yang kita belajar ni, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, dia daripada kategori makhraj kerongkong. Macam dekat skrin sekarang ni. Jadi ada yang datang daripada hujung, ada yang datang daripada tengah, ada yang datang dari pangkal kerongkong. Jadi itulah makhraj. Kalau puan-puan dengar cakap makhraj maksudnya tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf. Jadi 6 huruf ni keluarnya ataupun bergetarnya bahagian mana? Dekat bahagian kerongkong lah. Okey. Yang kedua, perkara yang kedua yang membezakan antara huruf ni adalah sifatnya, sifat huruf. Jadi sifat huruf ni ada macam-macam. Ada macam-macam saya bagi tahu puan-puan, ini kelas asas. Jadi mungkin apa yang saya sebut ni puan-puan tak dengar dalam kelas yang tinggi sikit. Sebab yang saya akan bagi tahu ni dalam bahasa Melayu. Mungkin puan-puan biasa dengar yang dalam bahasa Arab lah kalau siapa yang pernah dengar kat masjid dan sebagainya kan. Tapi kita nak mudahkan untuk semua faham. Jadi antara sifat-sifat huruf yang ada kat sini macam ni, hemburan, getaran, lembut, dengung, terlepas, lantunan, hembusan, tertahan, hemburan lagi sekali. Ada dua pula hemburan. Jadi ada hemburan, hembusan dan sebagainya lah. Jadi ada macam-macam sifat huruf. Jadi dua komponen ni yang membezakan bunyi-bunyi huruf. Nanti kita akan tengok 6 huruf tadi. Okey?
Jadi dua komponen yang membezakan bunyi-bunyi huruf. Makhraj tu tempat keluar, kemudian sifat tu adalah ciri bunyi dia. Contohnya, contohnya sebut, okey, sekali lagi saya sebut kemudian puan-puan ikut saya dah dengar suara tuan tu. Tadi puan-puan je sekarang ada suara tuan sikit. Alhamdulillah lah, baru kena tuan puan. Kalau tak tadi puan-puan je, okey. Jadi Hamzah tadi sekali lagi. Okey. Ain ni okey. Dengan ni cuba seorang jelaskan apa beza dengan Cuba jelaskan dalam perkataan sendiri. Kongsikan. Sebut dengan jelas. Kena bunyi macam bunyi Arab sikit. Bunyi Arab lah. Jadi terima kasih tuan. Okey, jadi tuan cakap bunyi dengan jelas, bunyi macam Arab sikit. Okey, jadi terima kasih. Yang lain macam mana? Pendapat yang lain macam mana? Apa beza bunyi dengan keluar di hujung mulut. Di tengah-tengah. Okey. Suara di tengah-tengah. Tu rasa macam datang dari dalam sikit lah. Dekat hujung. Dalam sikit. Okey, terima kasih. Bagus. Okey, yang lain macam mana? Ada yang tak setuju ke? Mana pula tengah dalam? Mana pula bunyi Arabnya? Ada yang lain rasa perkataan lain lebih sesuai, boleh kongsikan? Tu dia melalui rongga mulut terus keluar. Tu di tengah-tengah halkum lah, di tengah-tengah leher. Satu rongga, satu tengah-tengah halkum atau tengah-tengah leher. Okay, jadi terima kasih. Semuanya betul lah. Sebab apa betul? Sebab itu kefahaman puan-puan kan. Puan-puan yang dengar, puan-puan yang rasa, puan-puan yang jelaskan, betul lah tu. Jadi terima kasih semua. Okey, jadi dari segi sifatnya puan-puan ini kalau dalam kitab tajwidnya lah dengan ni beza utama dia adalah tertahan. Maksudnya bunyi dia. Bila dia mati bunyi dia Ain ni pula dia kurang tertahan. Dia kurang tertahan. Bunyi dia dia ada apa? Lekuk dia tu, macam lekuk dah lepaskan. Bila mati sifat huruf ni dia paling jelas bila dia mati. Nanti kita akan buat latihan. Bila mati pula macam Hamzah tadi dia tertahan. Jadi bila dia mati bunyi dia macam tu kan. Untuk Ain ni bunyi dia dia ada baki dia. Jadi dia kurang tertahan. Bunyi Arab tu Ustaz. Itu bunyi Arab tu. Okey. Jadi itu adalah perbezaan utama sifat huruf ni. Setiap huruf dia ada dalam 5 ke 7 sifat. Cuma kita highlightkan yang utamalah perbezaan dia. Okey, untuk huruf yang kedua. Ni ha simpul dengan ha pedas. Puan-puan ada nama lain ke untuk dua ha ni? Pernah dengar nama lain ke? Saya biasa dengan ha simpul dengan ha pedas. Sama je. Okey, sama juga dengan ha simpul dengan ha pedas. Okey, bagus. Okey, sekarang lepas saya baca sebutkan sekali Yang bawah ni ha. Okey, yang atas ha. Bawah ha. Okey, sama juga latihan. Sesiapa je boleh cuba jelaskan apa beza ha dengan ha. Siapa boleh kongsikan? Ada dengar suara adik tu? Apa beza dia? Adik, boleh juga adik join. Anak tumpang tengah. Alamak, boleh je. Mana adik tadi? Alamak, malu pula. Tak apa. Boleh je. Apa beza dia? Ha dengan ha. Siapa boleh jelaskan? Sebenarnya dekat telinga saya dengar ada yang sebut bunyi dia macam sama je saya dengar tadi Tapi boleh jelaskan? Apa beza? Ha dengan ha.
Ha tu, ha pedas tu dia tertahan. Ha pedas bunyi macam tertahan. Kalau Ya. ha simpul, Ha simpul dia lepas. pas. Okey, terima kasih. Yang lain macam mana? Kalau ada rasa apa, ada pandangan lain kongsikan jangan nanti malam termimpi pula. Apa pula dia ni kata tersimpul, apa tertahan, terlepas. Lemahnya kuat. Dah terbagi jawapan pula, lemah denganku. Jadi ha ni tuan-puan bila ha simpul ni sifat dia yang paling beza dengan ha pedas ni paling beza, dia ada banyak sifat cuma kita highlightkan perbezaan utama dia. Ha simpul ni dia lemah. Bunyi dia lemah. Kalau direct translationnya lemah. Jadi bunyi dia ha. Sebab tu kadang-kadang ada ustaz bila dia ajar surah Al-Fatihah kan, dia buat ihdinas sirat buat macam tu. Dia buat dia ada bunyi angin tapi sikit. Dia tak tekan. Jadi bunyi dia macam tu. Ha. Kalau ha ni pula dia tekan sikit angin dia tu, paksa angin dia keluar. Ha. Cuba semua. Ha. Jadi itu beza dari segi dia punya sifat dia. Kalau ha tu dia lemah, ha tu dia kuat bunyi dia. Bunyi angin dia tu. Okey. Ustaz, maknanya kena jelaskan huruf tu Ustaz ni. Betul. Ha, Semua huruf kena jelas. Semua huruf kena jelas. Maksudnya bila kita mengaji puan, Ya. bila kita mengaji tu, orang yang dengar, dia kena dengar benda tu betul-betul jelas. Contohnya bila kita baca ha, dia mesti tahu itu ha simpul. Bila kita baca ha, itu ha pedas. Macam tu maksudnya. Jadi betul. Sebutan tu kena jelas lah. Kalau kita mengaji, orang tak dapat bezakan. Itu ha simpul ke ha pedas. Maksudnya bacaan kita tu belum sampai tahap yang sepatutnya. Sama juga dengan a. Nanti kita akan dalam sesi latihan nanti kita akan lihat ada beberapa contoh yang kebiasaannya bila kebanyakan orang baca bunyi dia sama padahal hamzah dengan ain, tapi terhasil bunyi yang sama dan benda tu akan ada kesan dia. Nanti kita akan tengoklah. Ya, insya-Allah. Okey, yang huruf pasangan yang ketiga ikut saya baca dulu kha. Sekali lagi kha. Okey, yang bawah dia ra. Okey. Sekali lagi latihan yang sama. Perempuan cuba jelaskan apa perbezaan utama kha dengan ra. Tertahan. Kha tertahan. Ra terlepas. Tertahan. Kurang Okey. Tertahan. Okey, terima kasih. Yang lain macam mana? Sama lah. Sama juga. Tertahan dengan kurang tertahan. Yang lain lagi macam mana? Cuba boleh guna perkataan sendiri yang tak ni pun boleh juga. Yang rasa macam macam perkataan apa ni cuba je boleh juga. Tak kisah. Ada yang lain? Lebih kurang lah. Okey, jadi kha ni hembur. Ra ni tahan. Apa maksudnya? Dia hembur ni dari segi angin dia lah. Tahan dengan hembur ni dari segi angin. Kalau kita sebut kha, dia mesti sekali dengan angin. Kerongkong tu rasa bergetar kan, rasa macam gatal. Kha, tapi dia keluar dengan angin sekali. Kha. Manakala ra ni, dia bergetar je, dia tak ada angin keluar. Ra. Cuba tuan-puan buat kha dulu. Kha. Ada bunyi. Maksudnya kita lalukan angin, kita paksakan angin keluar sekali dengan makhraj yang dari dalam kerongkong tu. Kha, sebab tu masih ada bunyi macam tu Kalau untuk ghain pula, dalam kerongkong tu je kita fokuskan. Ra.
Ra. Maksudnya kita tak paksa bunyi angin keluar. Itu sifat-sifat dia lah. Jadi kita tengok yang dekat makhraj tadi. Okey, jadi makhraj tu hamzah dengan ha datang daripada Hujung. hujung atas. Jadi betul macam perempuan cakap tadi kalau kita buat bunyi bunyi ha, benda tu senang keluar. Dia tak rasa perik dekat kerongkong. Okey. Kalau kita kalau kita buat bunyi bunyi ha, benda tu datang daripada tengah kerongkong. Rasa macam datang dari dalam sikit. Macam ada yang kongsikan tadi kan. Cuba buat bunyi ra dengan kha pula lagi dalam, lagi rasa macam bergetar kerongkong kita tu. Ra dengan kha. Jadi tu makhraj Okey. Tu makhraj dan asas sifat. Okey, sekali lagi perempuan. Okey, sekarang bunyikan huruf ni sambil bagi tahu saya. Okey, saya baca perempuan ikut Yang huruf pertama ni bunyikan Okey. Sambil bunyi tu cuba bagi tahu saya makhraj dia kat mana? Makhraj dia dekat hujung ke, tengah ke, kat dalam pangkal kerongkong? Hujung. Hujung. Ada cakap lain tadi tengah? Tengah. Okey. Di bawah Cuba buat dia lagi dalam, maksudnya lagi rasa macam perik ataupun susah nak keluar Okey, jadi tu ringan tak bunyi dia? Ringan kan? Jadi ni dia datang daripada hujung. Hujung. Okey. Untuk yang kedua sekarang rasa datang dari mana? Ain. Tengah. Di tengah-tengah. Dia tempat yang sama tak dengan hamzah tu? Cuba puan buat dengan cuba rasakan. Dia datang daripada tempat yang sama ke lain? Lain. Lain kan? Jadi seterusnya, pasangan seterusnya ingat, ni tadi sifat dia lembut. Sifat dia lemah. Jadi cara sebut dia tu jangan paksa angin keluar. Jangan tekan dia. Ringan je dan makhraj dia kat hujung. Jadi campur makhraj yang dekat hujung dekat hujung kerongkong tu dan sifat dia lemah jadi bunyi dia Buat macam H biasa je. Okey, untuk pula cuba buat makhraj ni tadi kat mana? Dekat tengah kerongkong. Dan sifat dia pula kuat. Jadi kita kena push angin tu keluar. Jadi dia kena bunyi dia saya ada dengar yang cantik tu. Okey, cuba sekali lagi saya baca kemudian puan-puan buat Tuan-puan buat dia kena paksa angin tu keluar. Kena bersungguh sebab dia kuat sifat dia. Jangan malu-malu tak apa. Saya tak nampak pun muka puan-puan sekarang. Saya tengah tutup muka tuan-puan. Jadi bila mengaji ni tuan-puan, dia kena apa dipanggil? Kena macam sebab nak hasilkan bunyi-bunyi ni bukan semuanya mudah. Maksudnya kalau tuan-puan tengok pertandingan tilawah kan, kalau tengok pertandingan tilawah Quran kan, cuba tuan-puan tengok qari-qariah tu. Kalau tengok pertandingan musabaqah tilawah Quran kan, cuba tuan-puan tengok muka-muka qari-qariah tu. Agak muka dia kontrol ke tak kontrol? Muka dia kontrol ayu ke tak, lelaki ke perempuan? Memang tak kontrol Kalau lepas ni tuan-puan boleh tengok kat YouTube kan, pertandingan tilawah Quran kan, mana-mana tahun pun lah. Tengok yang terror-terror ke apa kan, cuba tengok muka dia orang. Tengok kening, tengok memang semua terangkat-rangkat lah. Baik lelaki, baik perempuan. Sebab nak menghasilkan bunyi Al-Quran ni tuan-puan dia tak boleh malu-malu. Dia tak boleh separuh-separuh. Macam sifat dia kuat, dia perlu keluarkan angin. Jadi kena cuba sekali lagi. Macam tu. Okey. Sebab saya ada dengar yang malu-malu tadi. Okay.
Untuk pasangan yang ketiga, ni pasangan yang ketiga, dua-dua ni dia datang daripada pangkal kerongkong. Maksudnya bahagian kerongkong yang paling tengah, paling dekat apa? Kalau lelaki ni dekat biji halkum tu lah. Jadi yang pertama ra. Ra. Semua buat ra. Oh. Garang lagi. Ra. Ra. Okey, yang kedua kha. Bagus adik. Kha. Bagus Jadi bunyi kha ni saya ada dengar yang malu-malu sikit. Jadi kha ni kalau tuan-puan pernah dengar bunyi exhaust kereta yang bising tu kan, gong tu kan. Dia bunyi dia lebih kurang macam exhaust tu, maksudnya dia kena bunyi dia tu kena dalam dan kuat tau. Macam tu. Kha. Kha. Sekali lagi. Kha. Kha. Sekali lagi. Macam tu. Okey. Kita buat sekali lagi ni baca sekali lagi. Ada soalan ke tu? Tak ada. Tak ada. Okey. Sekali lagi. Okey. Bagus tuan-puan. Okey. Saya tutup slide sekejap. Bagi rehat kerongkong sekejap. Okey, jadi saya tanya tuan-puan. Kita dah separuh jalan kita punya bengkel ni, jangan risau. Separuh yang kedua dia memang mencabar sikit. Jadi separuh pertama ni kita dah separuh jalan, kita dah cover asas dia apa itu makhraj. Sekali tuan-puan, apa makhraj tu apa? Cuba kongsikan. Tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf. Sifat tu apa? Dalam bahasa sendiri pun tak apa. Sifat tu apa? Tak ada skema jawapan. Sifat tadi lah. Siapa yang siapa-siapa pun boleh jawab. Sifat tu apa tadi? Sifat. Makhraj tu tempat keluar kan? Dekat hujung ke, kat tengah ke, dekat pangkal ke? Sifat macam mana? Bunyi huruf. Bunyi huruf. Okey, betul? Yang lain nak tambah lagi? Jadi sifat tu bunyi dia, ciri bunyi dia. Ciri bunyi huruf. Maksudnya apa? Macam lemah, hembur, tertahan, kurang tertahan, lepas dan sebagainya. Itu ciri, itu sifat huruf. Jadi 6 huruf halkum tu hamzah, ha. Ikut saya hamzah, ha. Hamzah, Ain, ha. Ghain, kha. Okey, 6 huruf ni makhrajnya dari halkum. Walaupun makhrajnya dari tempat yang sama, tapi sifat dia berbeza. Jadi sifat-sifat itulah yang membezakan 6 tu, walaupun dia punya makhrajnya daripada kerongkong, daripada halkum. Ada tuan-puan, saya buka untuk tanya soalan dulu sebelum kita pergi separuh kedua kita punya bengkel ni. Tak ada. Tak ada soalan Sekiranya tuan-puan tak ada soalan, jawab tak ada macam Puan Syataria. Semua tak ada soalan? Tak ada. Saya ada soalan Ustaz. Ada soalan. Okey tuan, apa dia? Saya seorang ke lelaki? Saya lelaki juga tuan. Tak, yang belajar. Yang belajar. Adik tu, adik. Saya dengar ada beberapa punya adik tadi. Ada adik. Alhamdulillah. Ingat tak ada, saya seorang je. Nyanyi lah. Jadi
Memanglah biasa macam tu Kalau kat kelas-kelas ke apa memang macam tu lah. Tapi tak apa tuan. Maksudnya tuan yang terpilih lah tu. Ada dua tuan. Satu tuan terpilih, satu tuan kurang ajak kawan lah tu. Kena ajak lagi insyaAllah. kawan. Okay. Yang lain macam mana? Ada soalan lagi? Alhamdulillah, okey dah. Okay, kita sambung lagi. Okay, jadi saya sebenarnya patutnya slide ni dia tanya bagaimana bunyinya sekarang sebab sepatutnya dekat awal tadi ada yang buat bunyi sama. Terutamanya dekat ha dengan ha. Tapi sebab tuan-puan semua buat bunyi berbeza, maksudnya terror lah tu. Belum ajar lagi dah beza dah bunyi. Jadi alhamdulillah. Okay. Jadi tahniah. Jadi kita sambung untuk bahagian kedua, kita masuk bahagian latihan. Okay. Jadi makhraj yang datang daripada hujung halkum ni ada dua huruf iaitu huruf hamzah dengan huruf ha tadi. Okey, jadi kita bunyikan untuk baris-baris yang berbeza pula. Macam tadi untuk asasnya kita hanya baca untuk baris atas. Sekarang kita tengok baris-baris yang berbeza. Okey. Jadi yang ikut saya baca atau tuan ikut. A. I. U. Okey, ini untuk bunyi bila dia berbaris mati ataupun sukun. A. Okey, kat sini kena ingat sifat huruf tu tadi ataupun kena praktikkan sifat huruf tu tadi. Sifatnya tertahan. Jadi bunyi dia macam tu. Kalau kita buat bunyi dia maksudnya dia dah masuk ain sebab dia dah kurang tertahan. Umpama bunyi ni macam bunyi kita sebut katak. Cuba sebut katak. Kakak. Sebut kakak. Atuk. Jadi hamzah bila mati bunyinya macam tu. Macam kalau dalam bahasa Melayu ni macam bunyi K lah. Kita tak cakap kakak. Kita cakap katak. Kan jadi hamzah bila mati kalau dalam bahasa Melayunya umpama bunyi K yang part ke hujung lah. Jadi okey, sekali lagi sekali lagi I U I U Okey. Untuk sekiranya tuan-puan ada soalan pada bila-bila masa, tanya je cakap ada soalan, apa tu tanya je, tak ada masalah Okey, seterusnya untuk ha simpul. Ha. Hi. Hu. Okey. Ha. Hi. Hu. Bagus. Ingat. Ha sifatnya tadi apa? Dia lemah. Maksudnya bila dia, terutamanya bila sukun ni, jangan sampai kita paksakan bunyi angin keluar. Jadi bunyi dia jangan sampai kita tekan jadi tu dah masuk bunyi, dah masuk kepada sifat huruf ha pedas. Betul. Jadi sebab tu kalau ustaz-ustaz ajar surah Al-Fatihah kan, ihdinas siratal mustaqim. Mereka selalu tekankan dekat ihdinas siratal sebab nak bagi tahu jangan sampai kita baca jangan sampai keluar bunyi itu dah jadi ha pedas. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Baca Siratal mustaqim. Jadi itulah tujuan sebenarnya. Kadang-kadang tuan-puan tengok kan bila ustaz ajar surah Al-Fatihah kan, kadang-kadang diorang sampai pegang kat dada, lepas tu punya diorang tekan kat situ supaya nak bagi tahu sebenarnya apa yang diorang nak bagi tahu ialah jangan sampai termasuk makhraj huruf ha pedas. Jadi jangan tekan kat situ. Sifat dia lemah. Ihdinas siratal mustaqim. Kadang-kadang sebab saya perlu highlightkan sebab kadang-kadang ada yang bila tengok ustaz highlight kat situ kan, ihdinas sirat, dia ingat ustaz tu suruh macam highlight kan ha tu. Jadi dia baca dia bunyi
Macam tu. Bunyi macam dalam, datang daripada dalam. Sebenarnya tak perlu. Dia macam IH biasa je. Ihdinas siratal mustaqim. Okay. InsyaAllah mungkin nanti kita buat bingkil Al-Fatihah penuh pula. Cuma Al-Fatihah ni nak buat sejam memang tak dapat tuan-puan. Okay, jadi kita tengok makhraj tengah halqum pula. Ada dua huruf iaitu huruf ha dan huruf ain. Okay. Jadi kita buat ha pedas dulu Okey, ha pedas baris atas. Ha. Bawah. Baris bawah. Hi. Baris depan. Hu. Mati. Okey, sekali lagi baris atas. Ha. Baris bawah. Hi. Baris depan. Hu. Bila mati. Ingat, ha ni apa sifat dia tadi? Kuat. Maksudnya angin tu keluar kuat. Kita perlu seakan-akan memaksa angin tu keluar. Bila mati dia bunyi ada bunyi baki tu. Jadi baris atas ha. Sekali lagi. Baris bawah hi. Baris depan hu. Bila mati okey, tuan-puan pula buat. 1 2 3 baris atas. Baris bawah. Baris depan. Baris mati. Okey, ingat mesti sampai keluar bunyi pedas tu. Angin tu yang penting baru menepati makhraj dia dah tepat, baru menepati sifat dia pula yang kuat tu. Okey, maksudnya angin tu kuat. Okey. Bagus adik. Betul. Dekat hu tu cuba sekali lagi. Kuatkan angin tu. Hu. Betul, dia kena ada hu. Kena ikut dengan angin tu. Okey. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, satu pengetahuan yang tak tahulah bermanfaat ke tak. Tapi dia berkait dengan kita belajar ni. Okey, kalau kita dalam bahasa Melayu, kita bila kita WhatsApp kan, kita buat gelak, kita tulis apa? HA kan? Ha. Yang ni berdasarkan ilmu yang tuan-puan dah belajar tadi tu. Kalau orang Arab, dia tulis gelak dia macam mana agaknya? Dia pakai huruf apa? Cuba ejakan. Huruf ha simpul ke ha pedas agak? Pedas. Berapa ramai kata ha pedas cakap saya? Ya. Pedas. Orang Arab gelak. Jadi ha simpul lah tak ada orang gelak macam ni. Ha. Ada orang gelak. Ha. Tak ada kan. Jadi biasa orang gelak ha. Jadi pakai ha simpul. Jadi sebab itulah kalau orang Arab dia teks kan, kalau dia tulis dalam bentuk tulisan dia gelak, dia tulis je huruf ha tu 3 kali ke 4 kali ke sekatilah ha simpul tu. Ha. Macam kita tulis Orang Arab. Kalau orang Arab dia gelak dalam tulisan tulis ha simpul. Jadi dia tak tulis ha pedas sebab apa? Tak ada orang gelak ha. Susah ke nak gelak macam tu, memang sakit tekak. Jadi ha. Sikitlah. Kenapa dia orang tulis macam tu, jadi boleh faham sebab memang tak gelak pakai ha pedas, gelak pakai ha simpul. Okey, jadi kita tengok huruf seterusnya. Padanan yang sekali keluar dengan ha ni adalah huruf ain. Buat baris atas baris bawah baris depan baris mati Okey, tuan-puan, saya ada dengar buat bunyi tadi. Okey, jadi ingat ain ni tadi antara sifat dia bukanlah kena ingat jadi maksudnya ingat apa yang kita belajar baru tadi. Bukanlah kena hafal. Okey. Ain ni tadi sifatnya apa? Dia kurang tertahan kan? Macam Hamzah tadi bila mati dia tertahan. Maksudnya dia habis kat situ. Dia tak boleh buat tak ada. Dia mati. Okey, jadi bila ain ni dia kurang tertahan. Maksudnya dia ada baki dia.
Tarik dia, sikit. dia ada ekor dia. Tarik sikit. Ada yang kata lekuk sikit, ada yang kata jadi sekali lagi. Jadi kalau jadi ingat ain dia kurang tertahan. Jadi dia ada lepaskan sikit ekor dia. Sekali lagi. Jadi ain dia tak macam hamzah, dia bukan dia tak straight macam tu, dia ada ekor dia. Macam perkataan apa? Na'budu. Iyyaka na'budu. Na'budu. Dia bukan na'budu. Na'budu. Cuba saya baca dulu, tuan-puan ikut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in. Kalau kita baca kanasta'in atau jadi kalau tak cukup dia punya lekuk ataupun lepas itu dah masuk makhraj hamzah. Jadi itu kena berhati-hati Okey, untuk seterusnya pangkal. Yang ni datang daripada pangkal kerongkong ataupun bahagian yang paling dalam lah, tapi dalam dia tu tak adalah sampai kita nak tu kan, dia tak adalah sampai apa panggil tertelan dia sampai kat halkum lah, sebab tu lah makhraj halkum. Jadi label tu pun kat tengah-tengah kerongkong tu kan, pangkal kerongkong lah kat hujung dia. Okey, jadi huruf ghain dulu, huruf ghain baris atas gha, baris bawah ghi, baris depan ghu, bila mati al. Sekali lagi gha, ghi, ghu, al. Satu lagi sifat ghain ni dia adalah huruf isti'la ataupun huruf tebal. Jadi bila mati dia kena macam gha, dia bukan gha, dia gha. Bila baris bawah pun tebal. Dia ghi, bukan ghi, dia ghi. Dia garang sikit, tebal sikit. Bila baris depan pun dia ru, bukan ru, dia ru, dia tebal. Sama juga bila dia mati. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, bukan ghairil. Kadang-kadang kan tuan-puan mungkin pernah dengar orang baca ghairil, tapi bukan ghairil. Ghairil. Kemudian perkataan satu lagi maghdubi. Bukan maghdubi. Tebal. Maghdubi. Huruf tebal. Okey. Jadi seterusnya kha, khi, khu, sekali lagi kha, khi, khu, bagus. Best betul lah adik ni baca. Memang jelas. Adik siapa nama? Budak-budak senang dapat ke Ustaz? Budak-budak senang dapat. Itu alasan je tu. Orang tua lidah dah keras. Moga Allah lembutkanlah lidah semua kan. 3 ke hujung ayat lah. Okey. Jadi itu kha. Jadi kha ni saya tak banyak komen lah sebab tuan-puan bunyi saya dengar tu baguslah bunyinya. Okey, jadi saya lupa tadi tuan-puan dekat awal tadi sepatutnya kita jelaskan lah kenapa pentingnya kita sebut huruf ni lain-lain tuan-puan sebab hukum membaca Al-Quran tu saya yakinlah tuan-puan datang bengkel ni sebab tuan-puan nak baca Al-Quran dengan lebih baik kan. Macam tuan-puan kongsikan matlamat tuan-puan masing-masing secara conclusionnya ataupun secara amnya tuan-puan, secara generalnya, secara amnya tuan-puan nak baca Al-Quran dengan lebih baik. Jadi nak baca Al-Quran dengan lebih baik tu apa maknanya? Baca Al-Quran dengan lebih bertajwid. Tajwid tu pula maknanya apa? Mencantikkan bacaan Al-Quran, mencantikkan bacaan Al-Quran dengan memberikan setiap huruf hak-haknya berdasarkan
sifat-sifatnya. Itu maksud tajwid. Mencantikkan bacaan Al-Quran dengan memberikan setiap huruf hak-haknya berdasarkan sifat-sifatnya. Jadi hak huruf tu apa tuan-puan? Hak huruf tu makhraj dia kena betul. Itu hak dia. Kemudian sifat dia kena betul. Jadi itu maksud asas kepada tajwid. Sebab itulah tadi pada awal tu saya ceritakan yang makhraj ni adalah batu-batu asas untuk baca Al-Quran bertajwid. Jadi kalau tuan-puan makhraj ni tak berapa kuat, goyang. Jadi bila tuan-puan belajar bab dengung, bab mat yang 4, 5 harakat, 6 harakat dan sebagainya, dia kurang sempurna. Jadi makhraj ni adalah yang paling utama sebab itulah definisi dia. Sekiranya tuan-puan tersalah makhraj dan sifat huruf, tertukar huruf, boleh mengubah makna. Jadi sebab tu hukumnya wajib. Sebab tu Allah suruh kita baca Quran dengan tartil. Jadi sebab itulah kena jaga makhraj yang betul-betul tuan-puan. Okey. InsyaAllah. Kita dah masuk bahagian latihan yang terakhir ni tuan-puan. Sebelum tu ada soalan? Ustaz, kelas habis pukul apa Ustaz? Kelas habis insyaAllah pukul 10.30. Ataupun lagi lama lah. Tapi kalau kita insyaAllah cuba habiskan 10.30. Kemudian siapa yang nak stay untuk buat latihan sikit ke apa, boleh, tak ada masalah. Nak tanya soalan boleh. Kita habiskan secara rasmi 10.30. Sibuk betul tuan ni. Dah pukul 10 lebih pun ada lagi appointment ni. Nak kena habis 10.30 sharp ni. Okay. Jadi kita tengok. Ada banyak ni mesti masuk lah Ustaz. Allah. Okay. Pasal surau. Okay. Jadi kita tengok perkataan pertama ni. Alhamdu. Baca. Alhamdu. Jadi point kita sekarang ni dekat huruf ha pedas yang utamanya lah. Alhamdu. Sekali lagi. Alhamdu. Ha ingat. Bila baris atas bunyi dia ha. Ini kita tak saya bagi tips tuan-puan Bila baris atas sentiasa buka mulut ataupun baris atas sentiasa nganga. Ha. Kadang-kadang kita terpengaruh bunyi macam orang Arab buat bunyi macam Sebenarnya tak ada tuan-puan. Kadang-kadang kita tengok bila cerita dulu-dulu kan macam dia nak ikut cakap Arab kononnya Arab lah dia la kan. Sebenarnya tak ada tuan-puan. Bila baris atas mulut tu nganga. Alhamdu. Sekali lagi. Alhamdu. Jadi bukan alham. Tak ada. Alhamdu. Sekali lagi. Alhamdu. Bagus, cantik. Dah semuanya. Okey. Ini latihan ni insyaAllah daripada surah-surah lazim je untuk kalau perempuan yang ada yang mungkin beginner sangat, yang baru nak kenal, baru nak mula baca Quran, insyaAllah cuba ikut sama. Sekiranya ada soalan dan perlu bimbingan lebih, lepas ni boleh juga ataupun boleh PM insyaAllah mungkin. Jadi kita tengok daripada surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Baca. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi kalau perasan tuan-tuan, kat sini kita nak highlightkan huruf ha simpul dan ha pedas. Qul huwallahu. Baca sampai situ dulu. Qul huwallahu. Jadi tu dua ada ha simpul kat situ. Ahad. Baca ahad. Jadi tu ha pedas. Jadi kena bunyikan ha pedas tu. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad. Okey. Jadi kalau selama ni kita baca qul huwallahu ahad, macam sebut hari Ahad, tak membadai tuan-puan. Kena ahad. Kena ada pedas. Ahad. Okey, bagus. Jadi kita sebut kalimah-kalimah yang biasa kita jumpa dalam surah yang kita baca hari-hari supaya kita dapat
amalkan terus lepas ni. Cek balik surah-surah yang biasa kita baca kat mana 6 huruf halqum ni dan cek balik betul tak kita baca Okay, ni contoh yang kita dah sebutkan tadi. Ihdina. Baca. Ihdina. 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 Jadi hati-hati jangan je nak ihdina. Sekali lagi. Ihdina. Bagus. Terusnya Okey, yang ni kita buat mudahkan sikit. Mula-mula baca dengan baris depan dulu. Wal fathu. Wal fathu. Wal fathu. Dia ha pedas kan? Jadi kena bunyi kat angin dia. Wal fathu. Wal fathu. Bila mati kan tuan-puan, okay, ni daripada surah apa? Idza ja'ala daripada surah An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Okay, dekat surah ni tuan-puan, biasanya orang baca wal fath. Ha pedas dia tak keluar. Mana pergi ha pedas? Mana hak dia? Mana sifat dia? Jadi tak boleh tuan-puan. Bila huruf tu ada dekat tulisan dan dia berbaris macam ni, bila dia mati pun dia masih ada bunyi. Wal fath. Angin dia je keluar. Wal fath. Wal fath. Buat pelan-pelan. Wal fath. Wal fath. Asingkan bunyi ta dengan ha tu. Wal fath. Wal fath. Dia ada dengar ada yang baca wal faj. Tak ada dia wal fat F-A-T fat lepas tu ha. Yang ha pedas tu nak angin dia je. Kuatkan keluar angin, paksa angin keluar. Wal fat. Wal fat. Wal fat. Kalau kita baca laju dia jadi wal fat. Wal fat. Nasrullahi wal fat. Bagus adik tu bunyi macam ala-ala macam minum air gas macam tu. Macam minum. Macam tu budak-budak kan suka buat bunyi macam tu kan. Kalau anak buah saya minum. Padahal minum air kosong je kan. Okay, jadi ini saya nak highlightkan bab lain lah sebenarnya dan dalam bab waqaf lah tapi maksudnya bila kita baca kita tengok surah tu ada huruf kat hujung. Huruf tu perlu dibunyikan. Tak boleh kita baca idza jaa nasrullahi wal fath. Mana pergi ha tu, mana pergi hak dia. Jadi kita dah tukar makna perkataan tu. Macam kita kata perkataan tu K-A-T-A-K, katak kan, katak. Tapi kalau kita baca kata ataupun kata, mana pergi K tu dah jadi perkataan lain daripada katak jadi kata. Kan beza besar tu dari maknanya. Sama juga wal fath dengan wal fath langsung tak sama tuan-puan Wal fath. Jadi sifat dia bila ha pedas angin tu paksa keluar. Bila dia mati angin tu jadi wal fath. Okey, seterusnya dari surah Al-Fatihah an'amta. 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 Siratal ladzina an'amta alaihim. Kat sini tuan-puan ramai sangat baca amtala antala amta macam-macam bunyi tuan-puan Jadi tuan-puan semak balik surah-surah yang tuan-puan biasa baca. Kat mana huruf tu? Jadi perkataan ni dia an'amta siratal ladzina an'amta. Hamzah dulu baru ain. An'amta. Sekali lagi baca. An'amta. An'amta. Okey. Jadi seterusnya A'udzu. Macam banyak kan baca. A'udzu. Ain. A'udzu. Kalau selama ni kita baca a'udzu tak betul lah kena sekali lagi A'udzu. bagus.
Tak maaf sekejap hidung saya gatal sekejap. Okey. Okey, kat sini daripada surah An-Nasr juga, idza jaa nasrullahi wal fath, wastaghfir. Okey, kat sini kita tengok makhraj ghain dulu. Ghain ni bunyi dia tebal tuan-puan kalau kita buat dia nipis, kena tebal. Okey. Tengok pula hasimpun yang kat hujung ni. Okey, kalau kita baca kalau kita baca wastaghfir, ha tu tak keluar, perkataan tu dah terubah makna dia tuan-puan Jadi ha tu sifat dia apa? Lemah tapi ada keluar angin juga tapi lemah. Jadi mesti bunyikan wastaghfir. Ada fir. Kalau saya perlahankan bacaan saya, wastaghfir. Bagus Jadi kalau selama ni tuan-puan baca wastaghfir, maksudnya ha tu bagaimana? Bila ha tu hilang tuan-puan, perkataan tu dah hilang makna dia. Macam kita kata katak jadi kata tadi. Terus berubah makna. Jadi sebab itulah baca Al-Quran dengan bertajwid itu adalah wajib untuk menjaga tu. Okey, kita habiskan dulu. Nanti kita habiskan secara rasmi dulu sebab kalau boleh kita nak stay dengan waktu sejam tu. Lepas tu kita stop recording. Siapa yang nak tanya soalan boleh tanya Okey. Jadi ini tuan-puan, ni carta ni untuk tuan-puan buat latihan. Untuk buat latihan macam mana untuk jaga makhraj tuan-puan supaya tak tertukar hamzah dengan ain, ha dengan ha, ghain dengan kha. Caranya tuan-puan ikut saya dulu Okay. Okey. Jadi buat laju-laju. Okey, yang kedua. Ada yang bunyi ha, dia bunyi ha. Okey. Hi. Ingat, ha simpul dengan ha pedas, beza dia adalah ha pedas kita paksakan bunyi angin tu keluar Okey, baris depan. Hu. Bagus. Hu. Okey, last sekali. Ra, kha. Ri, khi. Okay, ingat kha dia masa dia bunyi angin dia keluar khi baris depan ru khu. Okey, terima kasih tuan-puan. InsyaAllah kita dah sampai penghujung. Tuan-puan, nanti saya akan hantar gambar carta ni lah dalam bentuk foto lah dalam grup supaya tuan-puan boleh buat latihan. Sekiranya ada yang join ni bukan dari dah join grup tu, lepas saya tutup recording ni, lepas kita tangguhkan kelas, boleh mohon bagi tahu saya nanti kita masukkan dalam grup. Saya pun tak tahu siapa yang ada dalam ni, saya tak check tadi. Okey. Jadi itu je untuk sesi bengkel pertama kita. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsira. Jadi boleh tonton rakaman dan pelbagai info dari kelas Al-Quran Abu Maryam kat Facebook.
untuk sebarang pertanyaan boleh WhatsApp saya. Cumanya dalam ni kebanyakannya dah memang WhatsApp saya lah. Jadi itu nombor saya lah 0193662138. Slide ni bergerak pula. Sekejap, kita patah balik. Okay. Nampak slide lagi ke? Nampak. Okay, jadi ada juga rakaman-rakaman ataupun kelas-kelas sebelum, bukan kelas lah rakaman-rakaman tips sebelum ni ada dekat YouTube juga, Taufik Abdul Razak, Taufik ABD Razak. Jadi boleh tontonlah kat situ. Sekali lagi tuan-puan, saya ucapkan terima kasih kerana join kelas pertama ni. Kita akhiri kelas kita ataupun kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebarang pertanyaan lanjut boleh tanya di grup WhatsApp. Okey, jadi saya akan stop recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.